لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seterusnya pada ayat ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min dunihima jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ومن دونهما جنتان, dan selain daripada dua syurga yang telah disebutkan, ada lagi dua syurga yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan syurga dengan satu jumlah. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawasanya keadaannya syurga tidak seperti mananya waktu yang beredar pada masa hari ini. Maknanya kita berada dalam alam syahadah ataupun alam dunia ini, dan perjalanan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disamakan. Disebabkan hendaklah kita ketahui bahawasanya waktu itu hanya menjadi satu nisbah. Itu mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan matahari, lalu dia bergerak pada falak orbit dia, paksi dia. Begitu juga bulan. Sehingga untuk kita mengetahui adad as-sinin wal hisab, untuk mengetahui tentang tahunan, iaitulah matahari apabila dia lengkap mengelilingi akan bumi, maka di situ adalah perjalanan ukuran pada pengiraan setahun. Bulan apabila dia lengkap mengelilingi bumi, maka selesai untuk pengiraan satu bulan. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan dengan siang dan juga malam, yang juga menjadi waktu buat manusia, tetapi bukan waktu bagi alam seluruhnya. Itu yang perlu kita ketahui. Disebabkan kita berada di sini ada waktunya, tetapi kalau sekiranya dibuat kajian di planet-planet yang lain, waktunya berbeza. Gitu. Secara umumnya, waktu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dihakikatkan dengan akal, melainkan waktu itu diambil melalui ijtihad ulama-ulama kita dalam menentukannya. Sehingga ulama-ulama kita juga bersetuju dengan akal manusia bahawasanya kita menerima satu hari itu 24 jam. Cuma yang kita selisih adalah di mana bermulanya siang, di mana bermulanya malam. Seperti mana kita dalam Islam, kita kias seperti mana kita diwajibkan berpuasa sepanjang siang, lalu bila terbenam matahari masuknya malam, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata berbukalah. Gitu. Tetapi bagi saintis barat, dia berbeza. Perbezaan di sini tak kala mana dia dah mencapai 1 minit tengah malam gitu, maka dia berubah menjadi waktu pagi, AM, dia tak jadi PM. Gitu. Seperti mana contoh yang lain, di Sabah sana masuknya waktu maghrib pukul 6, kita pukul 7, sisih 1 jam. Tetapi pukul 6 di sana, di sini menyebut sana 6 petang. Seperti mana saya tengok jadual berbuka puasa Sabah, Sarawak, pukul 6 petang. Secara logiknya di sana tu dah malam, bukannya petang.
Tetapi dinisbahkan 6 itu di sini, bukan untuk di sana. Jadi oleh kerana itulah ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan waktu itu nisbah, yang mana Allah Subhanahu wa taala izinkan pada akal-akal manusia untuk menentukannya. Hanya saja jangan selisih. Selisih maksudnya adalah bila terbenam matahari, maka kita kata itu belum malam, kita kata itu waktu siang. Begitu juga apabila telah terbitnya matahari, lalu kita kata ini waktunya masih malam, belum siang. Jangan sampai begitu. Itu dah lari pada akal waras manusia. Mana dia selisih. Sebab itulah di atas dunia ini selisih pada waktu itu sangat-sangat jauh selisih. Kita di sini mungkin pukul 12 tu tengah hari, pukul 6 itu subuh. Tetapi ada juga waktu yang mana pukul 12 itu mereka masih lagi dalam keadaan petang. Pukul 6 itu dia belum subuh. Pukul 6 itu sama seperti mana kita dah pukul 10 pagi dah. Jadi dia selisih bukan pada 24 jam. Mana manusia itu boleh memilih pada waktu-waktu dia. Hanya saja dia tidak boleh selisih bahawasanya perjalanan siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala yang jalankannya. Gitu. Lalu berbeza dalam keadaan manusia berada dalam syurga, disebabkan telah berpisahnya perjalanan dunia, telah berpisah dengan waktu-waktu dunia. Jadi di syurga Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan waktunya akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengekalkannya waktu itu. Sehingga kata Rasulullah, di dalam syurga itu tidak adanya malam, tidak ada kegelapan. Bahkan manusia yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, tidak ada di antara mereka itu tidur. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, adakah ahli syurga itu tidur? Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya tidur itu sahabat pada kematian. Di dalam syurga tidak adanya, walaupun dikaitkan dengan sebuah kematian yang segera. Kematian segera ni maknanya seperti mana seseorang yang tidur, roh dia diambil. Di dalam syurga tidak adanya roh diambil tu. Di atas dunia kita tidur, Allah Subhanahu wa taala mengambil sebahagian daripada roh kita. Dalam syurga tidak ada. Itu perbezaan yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kehendak Allah Subhanahu wa taala azali. Maknanya kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan seperti mana wujudnya Allah. Azali itu perlu difahami. Itu bukan waktu, itu bukan masa. Itu bukannya satu keadaan yang berlangsung seperti mana kita kata jam pertama, jam yang kedua, jam ketiga. Azali bukannya waktu. Waktu itu makhluk. Azali itu adalah wujud tanpa permulaan. Makna menafikan atas permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut azali. Makna Allah Subhanahu wa taala wujud lagi azali, ataupun disebut qadim lagi azali. Terdahulunya telah adanya Allah, terdahulu telah wujudnya Allah, azali tanpa adanya permulaan. Lalu maksud azali adalah untuk menafikan Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada permulaan. Jadi bukan menunjukkan bahawasanya adanya waktu pada Allah dan zaman. Jadi tidak ada kaitan waktu dan zaman pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan hati-hati jangan sampai kamu berwaham. Waham maksudnya satu pemikiran Allah Subhanahu wa taala wujud, cuma kita mengkaitkan dengan akal kita satu keadaan, satu masa seperti yang berjalannya zaman. Tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kehendak Allah Subhanahu wa taala itu azali. Kehendak dia menciptakan syurga, beberapa jenis syurga. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata seperti mana dalam neraka, pusatnya, nama besarnya neraka Jahannam. Lalu neraka yang lain semua berada di kawasan dia. Syurga pula kata Rasulullah adalah syurga Firdaus. Lalu syurga-syurga yang lain akan bersama dengan dia. Hanya saja yang kita tidak boleh fikir, membayangkan, menggambarkan keadaan pada hakikatnya syurga itu sendiri. Sebab yang pertama, dia bukan seperti mana waktunya dunia.
Yang kedua, keadaannya itu baqa, aradi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keindahan-keindahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Seperti mana juga dalam ayat ni kata ulama, selain daripada dua syurga yang telah disebutkan pada ayat sebelum ini, waliman khafa maqama rabbi jannatan, dan bagi mereka yang takut pada kedudukan Allah. Maqam, sebagai ulama menyatakan, apabila kita berhadapan dengan Allah, kita berada di atas dunia tapi telah rasa takut kita apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Berhadapan di sini di akhirat bukan menunjukkan Allah berduduk tinggal, wujud pada zatnya di akhirat. Jangan sampai kita berwaham demikian. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha wujud. Dia wujud, tapi tidak ada kaitan dia berada di dunia, dia berada di akhirat. Tidak ada kaitan langsung. Dan tidak ada terkait langsung Allah pada zaman, pada masa. Tidak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala azali menciptakan akan syurga, itu akan kehendaknya azali lagi. Akan tetapi menciptakan tidak ada kaitan dengan azali. Maknanya menciptakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya, dengan iradahnya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan perkara ini kata ulama tidak boleh diberinya contoh tamsil tashbih. Tidak boleh diberi contoh. Seperti mana azali, mana ada nak diberi contoh? Adakah sesuatu di atas alam ini memang telah ada tanpa diciptakan? Jawapannya tidak ada. Oleh kerana itu berkaitan azali tidak ada diberi contoh. Jadi begitu juga keadaannya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak boleh diberi contoh seperti mana keadaannya dunia. Walaupun dikaitkan bahawasanya ahli syurga itu makan, dia minum, beristirahat, berduduk tinggal, bergembira, tetapi sebesar zarrah pun tidak ada langsung dikaitkan kehidupan duniawi. Disebabkan apa? Setiap saat yang berlangsung, selagi mana dia terikat dengan waktunya duniawi, maka dia faniyah. Dia faniyah. Sedangkan waktu di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dia bergerak. Tapi setiap waktu itu akan kekal dengan keadaan yang sama. Seperti mana kata ulama, seolah-olah perjalanan 7 hari itu berlangsung dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada hakikat perjalanan perubahan waktu dan masa tidak berlaku. Ini yang kata ulama tidak boleh difikirkan dengan akal, kerana itu menunjukkan pada keindahan, keistimewaan syurga Allah, kerana Allah menciptakannya untuk membezakan keadaan di dunia ni berbeza. Itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi yang kamu mahu dustakan, wahai manusia, wahai jin. Berkaitan dengan ayat tadi juga jannatan, sebagai ulama menyatakan bahawasanya 2 syurga. Satu disebabkan mereka mentauhidkan Allah, satu lagi disebabkan daripada perbuatan amalan salih. Begitu. Dan seperti mana yang telah saya jelaskan penafsiran sebelum ini. Mudhammatan, dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut juga, yakni dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali balik pada 2 syurga yang dimasukkan, yakni terdapat ataupun kelihatannya satu warna yang dikaitkan warnanya adalah warna hijau. Dan kata ulama bahawasanya ini adalah satu majaz, satu kiasan. Maksud hijau di sini tidak lain menunjukkan kepada keistimewaan, kebahagiaan dan pandangan yang sungguh-sungguh indah. Sebagai ulama kata bahawasanya mudahamatan ini dikaitkan semua yang berada dalam syurga dalam keadaan segar. Dia tidak melalui perubahan. Pohon-pohonnya tidak ada perubahan. Seperti mana pohon di atas dunia, dia akan dalam keadaan daunnya layu, kemudian akan berlaku perubahan pada pokok-pokok pohon-pohon yang berada di atas dunia. Tapi di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala pohonnya tidak ada perubahan. Jadi menghijau di sini menunjukkan pada kesuburan ataupun menunjukkan
bahwasanya pohon itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi wahai jin, wahai manusia yang mahu kamu dustakan? Maka jawapannya tidak ada. Fihima 'ainani nadhakhatan, begitu juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fihima, kembali balik dalam dua syurga itu. Sebagian kata ulama maksud dua di sini bukan jumlah syurga pertama, syurga yang kedua. Sebagian lagi kata ulama seperti mana dalam ulama tasawuf kata dua di sini dua kenikmatan yang dirasai. Kenikmatan yang pertama adalah kerana dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya mengapakah ahli syurga dapat melihat zat Allah, itulah kesannya dia mentauhidkan Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengesahkan Allah, pasti juga akan dapat memandang Allah, berbicara dengannya, berkata-kata dengannya. Dan dia mengatakan kepada kita, dia bertanya lagi, apa yang kamu mahu minta? Itu disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Jadi sebagian ulama mengatakan dua syurga itu bukan menunjukkan dua Firdaus ke, Ma'wa ke, Na'im ke. Sebagai ulama menyatakan bahawa ahli syurga itu akan merasai dua keadaan nikmat syurga. Nikmat syurga yang pertama memandang Allah. Nikmat yang kedua adalah dengan nikmat-nikmat yang lain selain daripada memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling agung sekali adalah nikmat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi maksud memandang Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menunjukkan mata kita melihat dengan sesuatu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bukan syai', dia bukan sesuatu. Dan bukan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarah sehingga mata kita dipusatkan pada satu arah. Juga tidak begitu kata ulama-ulama. Oleh kerana itulah ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersetuju ahli syurga memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tanpa kafiat, tanpa kita boleh nak bincang bagaimana kaedah ataupun caranya ahli syurga memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gitu kita beriman keadaan itu berlaku. Keadaan itu berlaku. Seperti mana sahabat Rasulullah tanya, ya Rasul, adakah dalam syurga kita dapat melihat Tuhan kita? Nabi tanya, waktu siang kamu dapat lihat matahari? Boleh ya Rasul. Waktu malam kamu boleh melihat bulan purnama? Boleh ya Rasul. Mana nanti dia kelak di syurga kamu dapat melihat Tuhan kamu. Bukan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dimajaskan, dikiaskan seperti mana matahari dan bulan, tapi nak bagi tahu kemampuan mata dapat melihat yang di atas. Mampu, tetapi bukan menunjukkan juga di syurga kita melihat Allah dalam satu tempat di atas juga. Bukan sama sekali. Sebagai ulama menyatakan itu masuk pada bab tajalli. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperlihatkan diri dia kepada hamba-hambanya, khususnya di syurga. Fihima 'ainani nadhakhatan, di dalam kedua syurga tersebut adanya ainani, dua mata. Maksudnya adalah dua mata air. Nadhakhatan, yang mana memancar airnya. Memancar di sini adalah keluar. Sebagai ulama membaca di sini tanpa dengan syaddah, tapi ulama Quran kita membaca dengan syaddah. Bila dibaca dengan syaddah, nadhakhatan menunjukkan bahawasanya air itu memancarnya deras, kuat. Walaupun gitu, sebagai ulama tafsir mengatakan bahawasanya dalam ayat ini adanya majaz, satu kiasan, dan bukan menunjukkan pada satu hakikat. Sebagai ulama menyatakan air mata air ini hakikat, disebabkan kalimah ainani ataupun ainun dari sudut bahasa Arab ada banyak maksud. Bahkan ainun itu juga boleh membawa maksud pada kecantikan apabila dia melihatnya. Mana mata yang melihat lalu memandang apa yang dilihatnya, ini cantik, ini istimewa. Lalu begitulah keadaan matanya ahli syurga apabila memandangnya akan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalimah nadhakhatan juga kata ulama bukan juga ditafsirkan dengan yang memancar air dia, tetapi yang dikaitkan adalah kenikmatan yang dilihat oleh ahli syurga dengan dua mata dia.
mata yang pertama, mata yang kedua. Begitu. Sebagian lagi kata ulama, ainani hakikat. Maksud hakikat di sini memang memancar sungguhlah air mata air yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi kata ulama kita memang benar adanya dua mata air dalam syurga Allah. Dan dua mata air ini adalah dua mata air yang paling besar sekali. Dan dia tidak sama seperti mana air mata air di atas dunia. Seperti mana digalinya telaga, lalu di situ adanya air mata air, ataupun bermula di situ ada air mata air, lalu digali, akhirnya dijadikan satu perigi di situ. Kemudian pula digali lagi, dijaga kawasan airnya sehingga jadi kolam. Seperti mana orang jumpa di situ ada air mata air, panas air dia, digali sikit, diluaskan lagi, lama-lama jadi kolam air panas. Jadi kolam air panas. Dia begitulah pada asalnya air mata air tadi. Jadi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagai ulama kata ini hakikat, ada juga air mata air. Cuma di Rasulullah Nabi kata air mata air dalam syurga, airnya bukan keluar sedikit-sedikit, deras. Sebagian lagi kata ulama, air mata air dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bukan semua manusia dapat memilikinya. Ada di antara mereka hanya mendapat kesan daripada aliran air mata air saja, masuk sampai ke istana. Tetapi ada juga di antara ahlullah, di kalangan para waliullah Subhanahu wa taala, yang mana dalam rumah mereka sendiri terpancar ni air mata air. Sehingga ada ulama-ulama kita memberikan contoh seperti mana kita lihat air pancut tu. Jadi pada bawah pergi ke atas, turun balik. Bahkan apabila disebut nadhakhatan, makna menunjukkan bila dia jatuh sangat deras seperti mana air hujan. Sehingga sebahagian lagi kata ulama, air itu mengenai tubuh, menyegarkan tubuh, sehingga air itu berbau sangat-sangat wangi. Barang siapa yang mahu minum juga boleh meminumnya, sehingga dapat menyegarkan tubuh mereka. Padahal di syurga itu memang telah segar bugar tubuhnya, tidak ada kelausuan, tidak adanya lemah pada sifat pada tubuhnya ahli syurga itu sendiri, tidak ada. Akan tetapi dalam satu riwayat, walaupun air itu memancar jatuh ke tubuhnya, kena pakaiannya, tetapi tidak membasahinya. Lalu soalannya, ini jenis air yang bagaimana kalau sekiranya kena tubuh, kena pada pakaian tapi tidak membasahinya? Seperti mana seseorang yang mahu masuk ke dalam sungai-sungai syurga lalu menyelamnya, mandi, apabila dia bangun saja keluar daripada sungai-sungai syurga, badan mereka tersedia dalam keadaan kering saja, tidak basah. Ada ke kolam begitu di atas dunia? Mana nak ada kan? Secara logik tak ada lah, kecuali dia pakai satu suit tu, buka-buka kering dah, tak kena. Itu logik lah. Tapi yang dimasukkan secara umumnya, siapa saja mandi sungai, mandi laut, basah lah dia. Kalau tak mau basah, apa nak pergi mandi dalam tu? Pun bukan istilah menyelam, bukan istilahnya juga mandi kalau sekiranya tidak basah. Itu juga disebutkan dalam beberapa riwayat. Bahkan sebagian lagi kata ulama, ainan daqatan, memancarnya air, tapi dikaitkan dengan keluarnya kebaikan dan barakah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak memahami air, memahami maksud daripada tafsiran ini? Yakni apabila seseorang yang mahu makan buah daripada buah-buah syurga, dipetiknya maka keluar, itu namanya barakah. Bila digigitnya, gigitan yang pertama selesai, kemudian dia gigit pada gigitan yang kedua, maka dia akan terasa lebih lazat. Itu juga ditafsirkan dengan nadhakhatan tadi juga.
Maknanya yang memancar di sini bukan ainani, hakikatnya air mata air, tapi yang dimaksudkan memancar, yang dimaksudkan adalah barakah. Maknanya sesuatu yang sungguh luar biasa yang berlaku dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang manakah lagi wahai manusia, wahai jin, yang mahu kamu dustakan? Jawapannya tidak ada. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Seterusnya yang difirmankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fihima, di dalamnya. Yang dua itu, maknanya di dalam yang dua adalah dua syurga tadi. Tetapi hendaklah kita ketahui, seperti mana yang telah saya sebutkan pada tafsiran sebelum ini, berkaitan dengan tafsiran dua syurga adalah ijtihad. Ijtihad di antara ulama-ulama, mana hakikatnya ini diketahui oleh Allah. Ini ijtihad. Oleh kerana itu, apabila ijtihad, tidak ada seorang ulama pun yang sepakat tentang ijtihad tersebut. Bahkan sampai akhir zaman ada saja di antara ulama-ulama tafsir juga berijtihad. Maknanya dalam memahami kalimah fihima, sebab ada dua di situ. Yang pertama di dalamnya, kemudian hima tu menunjukkan dua. Jadi fi di sini menunjukkan di dalam syurga. Hima dua, musanna, maknanya menunjukkan dua syurga, di dalam dua syurga tersebut. Ini lafaz secara umum, zahir makna. Akan tetapi oleh kerana kata ulama dia berkaitan dengan syurga, jadi oleh kerana itulah apabila dikaitkan dengan syurga, dua syurga, di dalam dua syurga, bukan mudah untuk memahami hakikat dia, disebabkan kita mengetahui syurga itu lebih daripada dua. Lebih daripada dua. Sebahagian ulama menyatakan bahawasanya kalimah fi di sini menunjukkan semua sekali syurga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut bahawasanya syurga itu ada 8 pintu. 8 pintu. Seperti mana hadis Rasulullah ada sahih, barang siapa yang lepas wuduk dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika, seperti mana doa tasbih kafarah, sama tu. Tasbih kafarah punya doa. Lepas tu setelah dia ambil wuduk pun dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma ja'alni min tawwabin. Yang kita bacalah. Lalu kata Rasulullah akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Walaupun Nabi menyebut 8 pintu syurga, dia tidak dikaitkan dengan 8-nya syurga, 8 pintu syurga. Disebabkan apa? Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya di mana sahaja ahli syurga berada, kakinya mesti melangkah ke syurga Firdaus juga. Sebab Allah kata ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus fiha khalidun. Maknanya bagi orang yang beriman, pewarisan syurga buatnya adalah syurga Firdaus. Sehingga kata Rasulullah, apabila kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mohonlah syurga Firdaus. Sebagian di kalangan sahabat kata syurga yang paling tinggi, puncak segala syurga. Sebagian lagi daripada sahabat Rasulullah kata syurga Firdaus ni dia center. Jadi bila dia keadaan begitu, mungkin ada syurga di atasnya, syurga di bawahnya, di kanannya, di kirinya, tapi kita tak boleh menggambarkan. Cuma pada riwayat yang lain, orang yang berada di syurga Firdaus, ahli syurga tersebut mudah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang dikaitkan fihima tadi. Jadi di sinilah kata ulama, hakikatnya berkaitan yang berada dalam syurga itu hanya diketahui oleh Allah. Dua syurga lebih padanya. Seperti mana syurga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-ma'wa, an-na'im, al-khuld. Jadi beberapa syurga. Bahkan sebagai ulama mengira lebih pada 8. Lebih daripada 8. Nabi kata dibuka 8 pintu syurga, tapi hakikat syurga lebih daripada 8. Gitu. Jadi kalimah ini fi hima, bagaimana nak difahami? Lalu ulama kata hima di sini kembali daripada rasa nikmat yang diberi oleh Allah.
pada dua sifat nikmat. Yang pertama, terrasa pada sifat nikmat zat. Yang kedua, sifat nikmat pada sifat saja, tidak sampai pada zat. Itu yang dikaitkan apabila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperlihatkan dirinya, itu nikmat zat, bukan nikmat sifat. Kemudian sesat. Itu yang pertama, hima itu. Yang kedua adalah kita melihat dan merasa nikmat tapi pada sifat, tanpa pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak melihat zat, kita melihatnya makhluk. Makhluk itu disifati Allah dengan keindahan-keindahan. Jadi oleh kerana itulah diulang beberapa kali. Fihi ma, sebahagian ulama kata fi, kembali seluruh syurga. Imam menunjukkan tentang nikmat yang dirasai oleh ahli-ahli syurga dengan dua nikmat dan dua keadaan tadi. Fakihatun, iaitulah terdapatnya bermacam-macam buah-buahan. Wa nakhlun, begitu juga kurma. Wa rumman, dan begitu juga delima. Kalau ditanya dalam Quran buah-buah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, antaranya ini fakihatun lebih umum, tidak dinyatakan jenisnya, namanya. Sebab fakihatun menunjukkan pada apa saja jenis buah-buahan. Makna selain daripada wa nakhlun, kurma, selain pada rumman. Nanti kita sampai suratul Waqiah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut adanya pisang di dalamnya syurga Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebut adanya anggur di dalam syurga. Tetapi itu disebut nama dengan khusus. Kalau tidak khusus, wallahu alam, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut fakihatun, macam-macam lagi buah-buahan ada. Dalam awal daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Setiap kali mereka diberikan daripada suatu mereka berada di syurga, min samaratin, buah-buahan, rizqan, sebagai satu kurniaan. Qalu, ahli syurga pun berkata, hadha alladhi ruziqna min qablu, ini adalah termasuk pada kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniaan, dia kurniakan kepada kita sebelum ini lagi. Begitu. Lalu tu yang ulama-ulama kita menyatakan bahawasanya dalam hal ini tafsirannya pun ijtihad. Sebagai ulama kita, seperti mana atas dunia kita makan kurma, kita makan pisang, kita makan buah delima, dan macam-macam buah lagi yang kita makan di atas dunia. Lalu sebagai ulama menafsirkan, kita melihat buah ni macam pernah makan di atas dunia. Ini macam buah kurma, ini macam buah apple, ini macam buah pisang. Sebagai ulama menafsirkan demikian. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nama itu sama. Sekali pandang macam sama seperti mana buah di atas dunia, cuma bentuknya itu jauh lebih indah. Seperti mana kita lihat buah-buah di atas dunia, ada yang membusuk, ada yang tidak elok, ada yang cacat buahnya. Dipilih-pilih manusia hanya cari yang cantik, dipotong dalam, ada ulat pula. Lalu kata Abdullah bin Abbas, bentuknya, warnanya seumpama buah-buah dia dalam dunia dulu, suatu berada dalam syurga. Lalu bila diambil, dipetik, lalu dirasai, rasanya jauh lebih manis, jauh lebih lezat berbanding daripada buah-buah yang berada di atas dunia. Seolah-olah begini, dihimpunkan seluruh daripada kelazatan di dalam buah tersebut. Seperti mana contoh buah apple, buah anggur, dihimpunkan seluruh daripada kelazatan itu, kelazatan dunia pada buah tersebut. Lalu dirasai oleh ahli syurga hanya dengan satu kali digigit saja. Mana menunjukkan tidak boleh dihakikatkan kelazatannya buah tadi. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, ya, buahnya bentuknya kalau dilihat kita akan kata ini macam buah apple. Tapi kata Abdullah bin Abbas, bila disentuh, diambil, dipetik, tidak ada kulit, dalamnya tidak ada biji. Yang jauh lebih istimewa apabila dia menggigitnya, maka akan timbul balik
keadaan yang baru seperti mana belum digigit ni. Bila dia petik bulat betul, maka akan tumbuh kembali dengan buah yang baru. Selain daripada itu, ulama mengatakan ruziqna min qablu, yakni dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ada pagi dan petang, cuma malam tidak ada. Seperti mana ada sahih, barang siapa yang berpagi-pagi ke rumah Allah Taala, berpetang-petang juga ke rumah Allah Taala, nanti di syurga dia berpagi berpetang bersama Allah. Setiap kali dia pulang ke rumahnya, ke istana ni, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hadiah buat dia. Satu hadiah lagi Allah Subhanahu wa taala tanya, wahai hamba-Ku, kau berpagi, kau berpetang menemuiku, maksud di syurga. Sekarang kau hendak pulang, adakah kamu mahu hadiah? Lalu mereka menjawab, mahu ya Allah. Apakah hadiah yang kamu mahukan? Bidadari ya Allah. Bidadari itu terjemahan, maksudnya ya Allah kami mahu isteri lagi. Itu bahasa lagi mudah untuk difahami. Betul. Atas dunia ini memang takkan dapatlah, tapi di syurga Allah yang bagi, siapa boleh halang? Gitu. Atas dunia apa yang menghalangnya? Atas dari syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana sekiranya isteri syurga sendiri mengetahui yang memberinya Allah Subhanahu wa taala, siapa dia nak menghalang Allah yang memberi? Gitu. Ini di hujung tergelak. Mesti dia sedang membayangkannya. Membayangkan isteri dia kat rumah tu. Wa utubihi mutasyabihat, buah ni seperti mana buah yang telah kita makan dulu lah. Itu yang disebut oleh Allah dikaitkan dengan ayat ni. Fakihatun umum. Seorang-orang terjawab. Sebab ada orang bertanya, dia buat kajian, saya menemui dalam Quran bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut delima, pisang, anggur, kurma, tak ada buah-buah lain ke? Lalu kita bertanya, adakah kamu selesai kamu punya kajian tentang buah-buahan syurga? Ya. Allah berfirman fakihatun, maknanya Allah lebih mengetahui buah-buah yang lain. Sebab fakihatun, apa saja jenis buah yang kita tak pernah tahu pun ada di dalamnya. Sebahagian ulama mengatakan fakihatun adalah apa saja buah yang digemari oleh manusia di atas dunia, Allah memberinya kembali di akhirat. Di atas dunia kita suka makan buah-buah. Saya suka makan buah delima, ada ayatnya. Tetapi delima di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama seperti mana delima di atas dunia. Sebab delima atas dunia masam, nak manis punya jarang kita dapat. Kemudian kulitnya tebal. Lepas tu nak kena beli pula tu. Di syurga Allah Subhanahu wa taala dia tiada kaitan tu. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu mahu mengetahui bagaimana keadaannya bidadari, isteri-isteri di syurga, kamu lihat saja delima. Lihat saja delima, maka Allah Ta'ala menciptakan akan sebahagian pada, yakni bidadari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan mereka daripada buah delima, pakaian mereka daripada kelopak buah delima. Mana boleh dibayangkan? Ish. Itu. Wallahu Ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.